markah kuis 1 kan. Jadi kuis 1 ni kita buat betul-betul lah ni sebab kita hanya ada satu kuis saja. So saya biasa buat sekali je. Saya kuis sekali 20, test sekali 20. Ya, ada dia persyaratan yang buat 2-3 kali kuis. Biasa 2 lah. Saya rasa kita buat sekali sudah. Okay. Lepas tu ada juga yang buat, dia buat test 2 kali kan. Test 1, test 2. Saya sekali cukup. Kan? Kuis 1, test 1 kan. Alright. Okay, minggu ni, hari ni tengok, saya dah upload beberapa video di sini, so boleh refer lah ni. Okey, tengok kita ni. Minggu lepas kita stop sini ya, sampai sini. Cauchy-Riemann equation kan. Cauchy-Riemann equation. Ya, ini Cauchy-Riemann equation. Ux is equal to Uy is equal to negative Ux. Okay. Okey, kemudian kita juga dah discuss satu contoh kita dah lihat satu contoh ni. Jadi dia satisfy Cauchy-Riemann equation. So dia fungsi ini adalah terbezakan di semua titik lah, di mana-mana kan, di mana-mana titik, differentiable everywhere, terbezakan di semua titik. Okey. Okey, sini tu. So kita start dengan ni example 2 lah. Okey sebelum example 2 ni kita ada satu statement lah. Dia memang pintu kena buka, tak ada tutup. Atau dah biar macam tu. Dah buka kan. So okay. This is the Cauchy-Riemann equation are necessary condition for the existence of the derivative of function f at point z0. They can offer to be used to locate points at which f does not have derivative. Okay. So maksudnya persamaan Cauchy-Riemann itu adalah satu syarat atau syarat perlu untuk menjamin adanya terbitan untuk fungsi f pada titik z0, maka they can offer to be used, maksudnya refer pada Cauchy-Riemann equation lah. Okay. So they can offer to be used, maksudnya Cauchy-Riemann equation kita boleh gunakan untuk locate points. To locate points maksudnya nak cari point di mana f does not have derivative. Maksudnya kita nak cari, kita boleh gunakan persamaan Cauchy-Riemann ni untuk cari titik
cari titik ataupun menentukan titik di mana F tu tak mempunyai tebitan. Okay? Maksudnya kita boleh gunakan Riemann equation untuk cari titik lah di mana F tidak mempunyai tebitan. Itu masuk paragraf ni lah. Okay? Kemudian kita lihat satu contoh. Kadang-kadang dibagi satu statement ni, kita tak mampu nak faham sangat kan. First time kita tengok statement tu, apa ni kan? Kita ni paragraf tu tentang apa kan? Kemudian, tak apalah. Dan next tu dia bagi contoh. Okay? Dia nak terangkan yang statement yang tadi tu, dia bagi contoh lah. Kita ada example tu. Sebenarnya bukan example tu, kan banyak example dah. Tapi dia boleh buku kan. Banyaklah saya terang tadi example ataupun contoh yang kita guna kan. So this example kita consider when fz modulus z square, alright, dan dah fz modulus z square sama dengan x square plus y square kan. Kemudian kita tahu dah bahawa u adalah x square plus y square kan. So v xy ataupun v adalah kosong kan, yang saya rasa tunjuk kan macam mana kita dapat u xy dan juga macam mana kita dapat v xy kan. Okay, so if the Cauchy-Riemann equation are to be whole at point xy, so it follows that 2x is equal to 0, 2y is equal to 0. Jadi ada tak contoh? Okay. So ni maknanya kita dapat, dia kata jika persamaan Cauchy-Riemann itu dipenuhi, maka kita dapat 2x sama dengan kosong. 2x sama kosong itu adalah first equation lah. Iaitu daripada ux sama dengan vy. Kan? So di sini kita tahu kan kalau ux dia apa dia? 2x kan? Cauchy-Riemann yang pesawat pertama adalah yang ni, ux sama dengan vy. Ada yang apa ni kan? Tak apa clear kan? Ni sahaja dia tak bagi clear kan? You all kenapa ni kan? So ini adalah persamaan pertama lah Cauchy-Riemann equation tu kan, ux sama dengan vy. So di sini ux lah, vy kosong lah sebab v kosong kan, jadi kita dapat 2x sama dengan kosong. So ini daripada ux sama dengan vy, first equation lah. Kemudian 2y sama dengan kosong adalah persamaan yang kedua, iaitu uy sama dengan negatif vx. Kan, uy differentiate u to the respect of y adalah 2y kan, 2y sini 2y. Okay, so negatif vx, so v kosong, kalau vx ni sudah kosong, negatif kosong lah. So kita dapat lah 2y sama dengan kosong, sama yang kedua. Okay, jadi di sini 2x sama dengan kosong adalah x sama dengan kosong, 2y sama dengan kosong, y sama dengan kosong. Alright, so kita dapat titik x kosong, y kosong. Okay, jadi consequently f prime z does not exist at any non-zero point, as we already know from example 2 in section 15. Kemudian sebelum ni, contoh sebelum ni kita dah tengok bahawa fz does not exist at any non-zero point. Maksudnya f prime z itu tidak wujud pada sebarang titik bukan kosong. Non-zero tu bukan kosong. Tidak, bukan non-zero bukan kosong lah. Okey? Kan, tengok balik. Yang saya dah explain. Teman-teman. Kita tengok balik nota yang ni sebelum ni. Juga bahagian derivatif.
Ada kan contoh? Cek boleh kan? Tapi yang tu dia digunakan kaedah derivatif lah. Definition of derivative untuk menunjukkan bahawa f prime z does not exist at any non-zero point. Itu f prime z tidak wujud pada sebarang titik bukan kosong. Okay, maksudnya pada titik bukan kosong tu f prime z does not exist. F prime z does not exist itu maksudnya f tak terbezakan. F prime z does not exist maksudnya f tak terbezakan pada sebarang titik bukan kosong. Maksudnya dia hanya terbezakan pada titik kosong. Titik kosong tu origin maksudnya kosong-kosong lah, x kosong y kosong. Right? So di sini pun kita dah tengok bila Cauchy-Riemann equation dipenuhi, kita dapati kita akan dapat x kosong y kosong. Maksudnya f prime z wujud pada titik x kosong y kosong. So betul lah yang seperti mana contoh sebelum ni tu yang kita discuss tu. Okay? Jadi itu maksudnya ni nak refer kepada statement ni lah. Nak tunjukkan kepada kita bahawa kita boleh gunakan Cauchy-Riemann equation untuk cari titik di mana f prime z tidak wujud ataupun f tak terbezakan. Okay? So note that the above theorem does not ensure the existence f prime 0. Okay? So the theorem in the next session will however do this. So kita tengok theorem. Ada satu lagi theorem. Next theorem. Sufficient condition for differentiability. Right? So that's it. Mathematical statement ni dia ada dua condition. Dia satu ada necessary condition dan juga satu lagi sufficient condition. Kalau kita faham necessary dengan sufficient condition tu kita kena study. Kena ada kena correct balik, kena belajar balik, kena tengok balik apa maksud necessary and sufficient condition kan. Kadang-kadang saya dulu saya belajar dulu sampai ke PhD saya tak faham sangat necessary sufficient condition. Sebab tapi saya terpaksa belajar, saya terpaksa faham sebab dalam research paper memang kalau matematik, pure matematik ni memang selalu mention necessary sufficient condition. Jadi mathematical problem pun memang dia akan tanya. Research question dia characterize, find the necessary and sufficient condition for the blah blah to be. Jadi find the necessary and sufficient condition for f to be differentiable. Contohnya macam tu lah. Maksud nak cari syarat cukup, syarat perlu untuk dalam kes ini f tu terbezakan. Pada sebarang titik lah. Jadi saya pun terpaksa ambil buku yang cerita pasal necessary sufficient condition. Agak walaupun peringkat sekarang sama tak faham sangat. Tak tahu kenapa tapi adalah kita kalau macam statement ni kita tak faham. Kita akan faham ikut kita punya pengalaman, ikut kita punya capability lah. Kadang-kadang kita tak faham semua kan. Kalau kita belajar banyak-banyak kursus kita tak boleh faham semua sekali. Ada setempat tu kita memang tak clear kan. Tapi kita set lah, kita kena faham at certain level kan. Sebab macam-macamnya bila pesyarah bagi test, quiz ataupun exam boleh jawab kan. Pesyarah pun dia maki pun saya nak cerita kan. Pesyarah dia maki sebab dia ada skema dia. Kalau dia jawab skema ni sama dengan skema yang dia ada, so okey lah, jawapan betul lah. Jawapan mungkin jawapan dia jelas tu sama tapi method tu mungkin sedikit berbeza kan. Kalau yang last betul, dia punya method tu pesyarah boleh accept lah, betul lah. Kalau salah tu cerita lain lah kan. Okey, kita dari sini ya. Satisfaction of the Cauchy-Riemann equation at point z naught, x naught, y naught is not sufficient to ensure the existence of the derivative of a function at that point. Okay? Maksudnya kalau Cauchy-Riemann itu dipenuhi,
pada titik Z0, X0, Y0 itu tak cukup. Itu tak cukup untuk menjamin wujudnya terbitan pada titik tersebut. Maksudnya dia mesti ada satu syarat tambahan. Syarat tambahan untuk menjamin wujudnya derivatif terbitan bagi fungsi Z lah. But with certain continuity condition. Maksudnya dia kena add. Dia kena tambah satu syarat continuity. Continuity tu keselancaran. Barulah kita dapat teorem yang ni lah. Teorem yang ni teorem apa dia? Let the function f z u x y plus I b x y be defined throughout some epsilon neighborhood of a point z naught y naught z naught x naught plus I y naught. So suppose that the first order partial derivative of the function u and v, first order partial derivative of the function u and v itu u x y v x y tu. And with respect to x and y exists. So yang tu exists everywhere in that neighborhood. And that they are continuous. So ada syarat tambahan. Tapi compare dengan teori tadi, tak ada continuity. Dia tak mentionkan. Cuba tengok yang tadi. Okay. Jadi kita tengok sini, teorem. Teori. Tak ada kan? Yang kita dah discuss minggu depan. Tak ada sini kita sini tak ada continuity condition. Tak ada syarat continuity. Okay. Jadi ditambah teorem ni, new teorem ni ada continuity sebab dia nak dapatkan sufficient condition for differentiability. Okay. So di sini ada that they are continuous at x0, y0, maksudnya D ni refer pada ni lah, partial derivative lah. Ux, uy, dx, uy tu. So mereka adalah continuous pada titik x0, y0. Then, if the partial derivative satisfy the Cauchy-Riemann equation, kan? Cauchy-Riemann equation, ux, vy, uy, negative dx, at x0, y0, the derivative f prime z0 exists. Okay. Jadi, kesimpulannya kalau partial derivative tadi satisfy Cauchy-Riemann equation, ux, vy, uy negative is equal to negative dx, then derivative f prime z exists. Okay. So tadi bila ada syarat continuous tadi, jadi Cauchy-Riemann equation, jika Cauchy-Riemann equation itu dipenuhi, ataupun partial derivative satisfy the Cauchy-Riemann equation, kita boleh buat kesimpulan bahawa derivative f prime z0 exists. Terbitan f pada z0 exist lah. Okay, terwujud lah. Okay. Tengok contoh. Okay. Alright. Okay. Ada soalan sekarang? Nak tunggu kan? Nak tunggu pecara explain je kan? Nak tanya. Nak tanya ni kita kena faham dulu. Baru kita tanya kan? Sekarang kita tanya pun kita tak study lagi. Nak tanya apa kan? Kita study dulu lah. Alright. Karena biasa kalau kita dengar talk kan, ada soalan tak ada berarti kan? Itu ceramah tadi. Ada soalan. Nah, kalau you yang biasa banyak modal untuk bertanya, boleh je tanya kan? Kan masuk meeting kan, ada kan kalau kawan-kawan kita yang sangat aktif bertanya. Banyak je idea dia tanya apa kan? Saya pun macam you lah, kurang bertanya. Masuk meetingnya cerita pasal ni, cerita yang bukan ni lah, bukan dia cerita pasal research lah, cerita pasal isu semasa apa benda kan, masalah remaja ke macam-macam lah. Saya pun saya senyap, sampai habis saya senyap. Macam banyak idea kan, kalau banyak idea masuk meeting je. Kalau
kalau you nak jadi wakil pelajar kan banyak tanya aktif tanya juga. Saya gini-gini, saya ni gini-gini jalan tu saya pasif. Kan? Saya dua benda je saja. Saya nak faham saya. Jadi study ni yang akademik lah kan, kita belajar ni. Kalau saya tak aktif pun depan pensyarah saya senang je. Kadang saya duduk belakang kan. Kalau kan gini-gini pun tak duduk depan. Di mana? Bagi satu lagi, saya aktif sukan. Sekian lagi kita pensyarah kita ni stress lah. Tak faham. Saya lari sikit. Saya tukar topik sikit. Saya dulu masa belajar dulu kuat main sukan. Semua saya masuk. Tak, kerana masa saya main sukan, wakil kolej wakil macam ni kolej. Tak pandai sangat. Tapi bila wakil kolej. Sebab tak ramai yang pandai. Tak pandai. Contoh yang kita boleh nampak. Hoki. Saya main hoki. Tapi saya tak pandai hoki. Saya tak pandai sangat lah. Boleh lah. Boleh buka-buka kayu tu boleh. Nak gelecek tu boleh lah. Tapi tak pandai sangat. Tapi tak ada orang nak main kan. Tak ramai yang pandai main hoki. Betul kan? Tak ramai yang pandai main hoki. Jadi, saya terpilih lah wakil kolej. Tapi bukanlah pemain utama je, si pandai je. Tapi kalau dia suka dia kira point untuk stay dalam kolej. Kan, kalau dia aktif kan. Saya dulu saya main hoki, saya takraw. Takraw saya main. Nampak saya kata, ingat. Tapi saya bukan yang lipat, yang kira tu bukanlah. Saya jenis apa? Saya main video. Yang tu bola tu kan. Tapi dulu lah, saya tahu kan. Satu lah kan. Saya okey, adik kau kena tutup gambar kan. Betul. Saya main apa lagi? Saya pingpong. Saya pingpong. Saya waktu ni. Saya banyak main pingpong. Tapi pandai tapi tak ke mana sebab tak pernah dapat proper training. Kita orang kampung kan. Kita main, pandai main tapi bila tak ada proper training, nak lawan dengan yang top player kalah lah kan. Kalau USM tu saya lawan dengan player kan. Player yang pingpong ni China kan. China lah. Kalau pandai main kan. Lawan-lawan tu mula-mula okey lah. Mula-mula okey bagus kalah. Tapi ada lah pengalaman bagi kolej. Ada lah rasa. Sometimes bila masuk game ni tak semua yang berani tau. Bila main saya saja ni boleh lah kan. Kalau bila main game ni dia tak berani. Saya main kalah tak apa kan. Main bukan untuk menang tau. Diorang nak untuk menang kan. Saya main just nak main je. Kalah tak apa kan. Macam tu lah saya nak cerita saya pun. Saya ikut je. Saya bila USM suruh saya sambung belajar buat master PhD kan. Saya ikut je. Tapi saya struggle lah buat master PhD. You belajar ni pun dah tak faham kan. Tak pernah faham. Master lagi mendalam lah. Subjek khusus yang kita ambil ni. Sekolah setakat tu kan. Sambung nanti tak. Sambung kemudian kan. Ada masih lagi kan. Okey. Kita ada contoh ni tapi yang video saya dah hadir tau. Kami tengok video yang saya upload tu. Sama je saya cerita ni. Okey, tak apalah. Contoh ni. Apa ni? Tadi kan? Dah lupa lah. Okey. Suppose that fz ex times cos y plus I sin y. Y is to be taken in radian. Cos y, when cos y and sin y are evaluated. Then uxy, ex cos y and vxy, ex sin y. So sini memang kita boleh terus identify lah bahawa uxy adalah ex cos y, vxy adalah ex sin y. Okay, so kita dapat komponen
function uxy dan juga vxy. Okay. So kita tahulah apa dia punya partial derivative kan. So partial derivative adalah straightforward lah kan. Ux adalah x adalah ex cos y. So kan uy adalah negatif sin y ex atau negatif ex sin y. Kan? So vx adalah vx bezakan ex lah sin y constant. So kita dapat ex sin y. You jangan sini salah pula kan. Ini sini kena betul lah. Jangan salah. Jangan salah ex, uy, vx, vy. Ini mesti kita cekak ni. Dia punya makanan ni. Kalau saya sebut ni makanan lah kan. Hari-hari dah belajar dalam kalkulus kan. Mesti derivatif. No issue lah. Boleh faham kan? Vy adalah vy. So, ex constant. Bezakan sin y, cos y lah. So, dapat ex cos y. So, kita dapat partial derivative ux, uy, vx, vy. So, kita check lah Riemann equation. Riemann equation dia mestilah ux sama dengan vy. Betul tak? Ux, vy. Betul tak? Ex cos y kan? So, dua adalah ux sama dengan ex cos y. Jadi, ux sama dengan vy. Kan? Kemudian, betul tak? Uy sama dengan negatif vx. Uy, jadi uy adalah kan? Uy adalah ini negatif vx sin y. Vx adalah ex sin y. So, kalau negatif vx, mestilah negatif ex sin y. So, kami betul lah uy sama dengan negatif vx. Okay? So, ux is equal to vy, uy is equal to negative vx everywhere. Are satisfied everywhere. Okay? So, menunjukkan kalau kita Riemann equation ux, vy sama dengan negatif vx itu adalah dipenuhi di mana-mana. Satisfied everywhere. Okay? Then the derivative are continuous. Dan kita tahu bahawa derivative ni ux, uy, vx, vy mereka adalah continuous. Mereka adalah selanjar di mana-mana. Okay? Jadi kita dah ada syarat continuous ini. Okay, selanjar, maka daripada teorem tadi menjamin the condition in the theorem are satisfied at all points in the complex plane. Okay? Jadi semua syarat dalam teorem tadi adalah dipenuhi. Teorem ni teorem tadi. Teorem ni ya. Okay. So, does f function exist everywhere? Jadi terbitan f adalah terbitan f, terbitan bagi f exist everywhere, f function exist everywhere, and then f function sama dengan ux plus ivx. So kita bercari lah f function apa dia? Kita dapat f function iaitu x times cos y plus I sin y. Okay, and note that f function sama dengan fz. Okay, saya teruskan kepada contoh seterusnya. Apa dia contoh? Okay. Consider the function. Ini saja kajian contoh yang sama kan. Contoh ni tak jauh beza. Contoh pun contoh yang sama saja. Sebenarnya tak banyak fungsi. Tak banyak contoh yang kita boleh dapat lah. Kalau melibatkan contoh sini melibatkan modulus. Kalau melibatkan bar conjugate. Okay. Kalau saya tanya contoh tu dia saya tak banyak. Kalau you faham contoh tu memang kalau keluar dalam test ataupun final exam you boleh buat lah. Dia jawab kan. Okay,
consider the same function yang sama, fungsi yang sama, z modulus z square. So kita dah tahu tadi, u x y x square plus y square, v x y kosong. So this function has a derivative at z0. Okay, kita tahu bahawa f terbitah pada z0 lah. Z0, z kosong, maksudnya x kosong, y kosong lah. Tadi f prime does not exist at any non-zero kan. Sama itu. Derivatif tak wujud pada any non-zero, pada sebarang titik bukan kosong. Bermakna f tu wujud pada titik kosong saja. Sama lah, tapi dia tak wujud pada sebarang titik bukan kosong. Okay. So in fact f prime 0 f prime 0 is equal to 0 plus I0, previous example. Okay. So we ada conclusion. We saw that this function cannot have derivative. Can have derivative at any non-zero point. Since the Cauchy-Riemann equation are not satisfied at such point. Jadi, kalau Cauchy-Riemann equation tak dipenuhi pada titik berkenaan, maka fungsi ini tak mempunyai terbitan pada titik tersebut lah. Okay. Such point itu dia refer pada non-zero point lah. Okay. Okay. Dan order differentiation itu lagi. Okay, polar coordinate lah, polar coordinate. Okay, polar coordinate ni dah tahu semua kan, polar coordinate. Kita ada x r cos theta, y r sin theta. So z adalah r e I theta. Okay, so suppose that the first order partial derivative of u and v with respect to x, y exists everywhere. Okay, and continue at that point. Ini saya sikit lagi, saya nak sampaikan ni je. Dah saya. Ini saya. Ini boleh baca sendiri ya. Saya nak proceed kepada ni lah. Theorem. We now state the theorem in section 18. Tadi lah theorem tadi. Tapi menggunakan polar coordinate. Polar coordinate. Polar coordinate kutub kan. Okay. So ini sama saja ya. Cuma kita restate, kita nyatakan balik theorem tadi. Tapi dengan menggunakan polar coordinate, dengan menggunakan koordinat kutub. Sama saja lah kan. Cuma kita gunakan polar coordinate lah. Let the function f u r theta plus I v r theta be defined throughout some epsilon neighborhood of non-zero point z naught r naught exponent I theta naught. So suppose that first order partial derivative of the function u and v with respect to r and theta exists everywhere in that neighborhood, and they are continuous at r naught theta naught. So if those partial derivatives satisfy the polar form of the Cauchy-Riemann equation, the derivative f prime z naught exist. The derivative f prime z naught can be written as equation 7. Sama 7 di sini. So f prime z naught is equal to e I theta times u x plus I dx. So u r plus I dr. Okay. Kemudian ada satu contoh. Okay. So ini kalau function itu diberi dalam bentuk polar coordinate, you kena guna ni lah. Kaedah ni lah kan. Okay. Function dalam bentuk tadi ataupun dalam bentuk yang normal tadi, dan dia boleh jadi dalam bentuk polar coordinate. Polar coordinate ni yang dia kan ada r theta ni kan. Okay. So kalau kita ada fungsi fungsi 1 over z fz 1 over z, tapi z itu adalah r i theta kan. So 1 over r i theta sama dengan
1 over R E negative I theta. Okay, so itu adalah I over R cos theta minus I sin theta. Okay, so sini kita tahu U R theta adalah cos theta over R. So ini adalah V R theta negative sin theta over R. Okay, then the condition in this theorem are satisfied at every non-zero point Z R T I theta. So dan tapi dia punya Cauchy-Riemann equation bukan, kita dapat tengok Cauchy-Riemann sini. Dia punya Cauchy-Riemann equation yang ni dalam melibatkan pola kalinian kan, iaitu U dia mestilah U R sama dengan 1 over R di theta. Lepas tu satu lagi 1 over R U theta sama dengan negative VR. Okay, so ini adalah Cauchy-Riemann equation using polar coordinates. Okay, so kena tunjukkan ini dipenuhi nak sama Cauchy-Riemann ini dipenuhi. Okay, so kita boleh check lah straightforward saja kan. So kita check R U R sama dengan V theta. Betul lah kan, sebab kita ada kan, kita ada kalau tengok sini U R 1 per R V theta kan, sama lah dengan R U R sama dengan V theta kan. So betul lah ni, kita nak tunjukkan bahawa kita dapatlah yang first Cauchy-Riemann equation, iaitu R U R sama dengan V theta. So kita dapatlah ni, iaitu negatif cos theta over R. Okay. So sini kena tahu lah V theta apa dia. V theta adalah V theta. Betul lah kan? Betul tak V theta sama dengan negatif cos theta over R. Betul kan? Betul tak? Betul kan? Betul lah. Kita dah cakap ni. Ini kena cakap dia ada derivative lah ni. Betul lah kan? Sebab kita cakap V theta. Bezakan V itu terhadap theta. Kan? R constant. So negatif satu R constant. Bezakan sin theta, cos theta. Jadi kita dapat V theta adalah negatif cos theta over R. Kita ada derivatif. Cekak. Itu bila you nak cekak tu, back tu yang you belajar dulu. Saya cekak. Saya tak cekak dulu. Sebab tu saya lambat tak. Saya lambat tangkap apa persyaratan. Ya. Kan? Bila cekak. Dapat. Memang satu second juga dapat. Ya. You tengoklah U R betul tak? You bacakan U tak ada R. Kan? Betul kan? You bacakan U R apa dia? Bacakan 1 per R lah. Bacakan 1 per R. Satu per R apa? Kan? Cos theta tu constant. Kan? Tapi R U per R mesti dah dapat negatif cos theta over R. Ya? Bezakan 1 per R. Bezakan negatif R. Negatif 1 per R cos 2. Bezakan 1 per R. Bezakan 1 per R terhadap R. Perbezaan ya. Mesti dapat negatif 1 R cos 2. Kalau negatif R cos negatif 2. Negatif. Kadang-kadang saya tu ketua perbezaan. Lama tak apa nak ni.
Kan? Bezakan A kan? Ada. Kan? Kita nak beza ni lah. Beza sebenarnya kita punya U. Okey, kita berhenti di sini. Ada kita. Okey, so terima kasih semua. Okey, jumpa lagi besok.